Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan kerja khusus perakaunan 2021. Ini adalah untuk pelajar-pelajar semester 3. Arahan kerja khusus wajib dilaksanakan oleh pelajar STPM sekolah kerajaan sahaja. Manakala yang pelajar persendirian, mereka akan mengambil kertas 5. Jadi kertas kerja khusus hanya untuk pelajar-pelajar sekolah di mana ada guru yang memantau kerja khusus mereka. Kerja khusus hendaklah dijalankan dalam penggal 3 atau semester 3. Tugasan 1 hendaklah buat dengan menggunakan perisian perakaunan yang ditetapkan oleh sekolah, dan tugasan 2 hendaklah dibuat dengan menggunakan perisian lembaran kerja spreadsheet ataupun nama lain dia adalah Microsoft Excel. Kerja khusus mesti disiapkan di makmal komputer ataupun jika sekolah tu tiada kemudahan makmal komputer, di dalam bilik darjah di bawah pengurusan dan pengawasan guru. Tanggungjawab pelajar. Untuk taklimat ini saya membincangkan tanggungjawab pelajar saja. Yang guru-guru dan pentadbir semua ada di manual yang dibekalkan oleh MPM. Masing-masing boleh membaca sendiri sebab taklimat ni adalah untuk pelajar. Jadi saya cuma mengambil bahagian pelajar sahaja. Memahami penerangan tentang pelaksanaan dan arahan tugasan kerja khusus. Okey, penerangan dan tentang pelaksanaan ini akan diberi oleh guru kamu. Jadi kamu kena memahaminya sebelum menjalankan tugasan kamu atau kerja khusus. Melaksanakan kerja khusus dalam tempoh yang ditetapkan. Nanti ada jadual saya akan bincangkan. Jadi kamu perlu membuatnya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Menghasilkan laporan kerja khusus secara individu. Okey, kamu perlu membuat 2 tugasan, iaitu tugasan 1 dan tugasan 2. Okey, tugasan 1 dan tugasan 2 ni perlu dibuat secara individu. Tiada kerja kumpulan di sini. Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja berdasarkan arahan tugasan yang diberi. Mencari maklumat atau menyediakan data dan memproses data atau maklumat dan menghasilkan laporan kerja khusus. Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insania. Dia bergabung. Insania ni kemanusiaan lah. Manipulatif ni kerja-kerja yang kamu buat semasa pencarian atau pengumpulan maklumat dan pembentangan. Pembentangan hanya untuk tugasan 2 sahaja. Tugasan 1 kamu akan membuat temu bual bersama dengan guru kamu, dan tugasan 2 akan dibentangkan. Tidak menciplak, meniru ataupun istilah yang lain dipanggil plagiate, plagiate, atau minta orang lain menulis laporan kerja khusus. Menyerahkan evidence. Evidence ni bahan bukti sebelum dan selepas penambahbaikan tugasan kerja khusus. Di sini bila kamu membuat kerja khusus, guru akan menyemak kerja-kerja kamu dan sudah pastilah akan ada kesilapan dan akan dibetul oleh guru kamu. Semua bahan tu perlu disimpan sebagai bukti di mana jika kamu dituduh melakukan plagiat, kamu ada bahan untuk membuktikan bahawa kamu membuatnya sendiri dan disemak oleh guru kamu. Menyerahkan evidence hard copy dan soft copy tugasan. Hard copy ni adalah yang di print pada kertas A4. Soft copy ni di dalam komputer lah. Kamu tak print, kamu hantar kepada guru kamu. Menghantar laporan kerja khusus mengikut tarikh yang ditetapkan. Akan ada tarikh dia, jadi kamu perlu siapkan mengikut tarikh ditetapkan, dan markah akan dimasuk di dalam e-submission. Ada tarikh tutup. Membentangkan tugasan kerja khusus secara individu. Ini untuk tugasan 2. Tugasan 2 kamu perlu membentangkannya secara individu. Kamu perlu menyediakan PowerPoint lengkap. Masa dia tidak lama, dalam 10 minit. Jadi jangan mengambil masa terlalu lama. Okey, selepas pembentangan akan ada soalan yang ditanya oleh guru ataupun kawan-kawan kamu. Dan kamu perlu menjawabnya dengan bijaklah. Itu akan membantu markah
kamu. Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dan rakan-rakan semasa sesi bertanya. Ini yang saya beritahu tadi lah. Kamu kena bijak menjawablah semua soalan yang ditanyakan kepada kamu. Mengisi dan menandatangani borang rekod kerja khusus pelajar BRKKC. Ini saya akan tunjukkan kemudian nanti. Ada beberapa borang yang kamu kena letakkan bersama dengan kerja khusus kamu. Mengisi dan menandatangani borang perakuan pelajar BBC. Ini pun sama. Nanti saya akan tunjukkan kemudian borang-borangnya. Jadual perancangan dan pelaksanaan. Okey, ini dia kamu tengok. Okey, cikgu hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja khusus ini bagi semua pelajarnya berdasarkan tugasan yang disediakan oleh MPM. Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja khusus adalah seperti yang berikut. Ini cadangan daripada pihak MPM. Tarikh dia 2 minggu sebelum semester 3 bermula. Tugasan kerja khusus diterima. Memberi taklimat tugasan kepada pelajar. Yang macam saya beri inilah. Memberi tarikh-tarikh penting untuk menyiapkan tugasan. Menetapkan perisian perakaunan yang akan digunakan. Okey, setakat ni untuk Negeri Melaka kita menggunakan UPS. Okey, tindakan pelajar menerima tugasan, memahami skop tugasan kerja khusus dan selalunya pada masa ni kamu perlu install lah UPS supaya bila nak buat tugasan satu kamu dah ada dalam komputer kamu perisian UPS. November hingga Disember, persiapan awal sebelum memulakan tugasan. Okey, mendedahkan penggunaan perisian yang ditetapkan. Ini saya dah bekal pada pelajar saya lah panduan dalam Telegram. Jadi kamu boleh gunakan semasa membuat tugasan ataupun kamu boleh guna buku Oxford di bab 2. Okey, mendedahkan penyediaan belanjawan induk. Ini untuk tugasan 2 lah. Dan pendedahan penggunaan Microsoft Excel. Ini untuk tugasan 2. Menjelaskan kepada pelajar-pelajar kaedah dan pecahan penilaian. Persiapan awal seperti merancang jadual kerja. Jadi kamu kena tahulah bila masa kamu patut mula buat dan bila masa patut kamu siapkan. Menyediakan kerangka tugasan. Ini saya ada buat checklist lah untuk tugasan 1. Jadi memudahkan kamu untuk membuat kerja. Nanti saya akan tunjukkan. Menyediakan peralatan dan instrumen. Peralatan ni biasalah komputer. Okey, perisian UPS. Lepas tu kamu kena ada printer lah untuk print. Kalau tak ada nanti kamu tak dapat kamu punya hasil kerja dalam bentuk hard copy. Mencari sumber rujukan. Mana yang perlu kamu perlu ambil sumber rujukan. Disember hingga Mac, pelaksanaan tugasan, membimbing pelajar-pelajar melaksanakan tugasan, menilai kemahiran insania, soft skill. Ini dia kamu ada nilai-nilai murni lah kat sini. Guru akan memerhati, tengok sasiah kamu. Jadi pemarkahan sasiah ada untuk kamu. Meningkatkan kefahaman berkaitan dengan topik tugasan, mengaplikasi perisian dan melaksanakan tugasan, menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan. Jadi guru akan tetapkan tarikh. Jadi kamu kena ikut tarikh lah. Ketepatan ikut tarikh tu ada markah dekat insania kamu. Okey, seterusnya Januari hingga Mac. Okey, penyediaan laporan tugasan. Okey, ini ada banyaklah kamu boleh baca tindakannya. Okey, begitu juga dengan tindakan pelajar. Mac hingga April pun ada. Jadi kamu boleh bacalah. Saya rasa tak perlu saya pergi detail di sini. Format penulisan. Pelajar-pelajar dihendaki menyediakan laporan kerja khusus seperti berikut. Tugasan 1, saiz kertas A4 putih sahaja. Hasil kerja laporan cetak turun melalui perisian perakaunan atau pindah ke Microsoft Excel. Untuk tugasan 1, kamu boleh print 2 cara. Yang pertama, kamu terus print daripada perisian perakaunan ataupun kamu boleh pindah ke Microsoft Excel. Satu kelebihan kalau pindah ke Microsoft Excel, contohnya kalau ada tajuk-tajuk penyata keuangan tidak menepati soalan, kamu boleh ubah ikut soalan. Tapi kalau menggunakan perisian, kamu tak boleh ubah. Jadi kalau ada kesilapan tajuk, kamu boleh ubah di Microsoft Excel. Jadi kamu tengoklah semasa membuat kerja khusus tersebut.
Laporan kerja khusus akhir hendaklah dihantar dalam bentuk berjilid. Berjilid maksudnya kamu kena binding. Tugasan 1, 1 binding. Tugasan 2, 1 binding. Kamu tidak bercampur. Jadi ada 2 binding dekat sini. 1 untuk tugasan 1, 1 untuk tugasan 2. Tugasan 2, saiz kertas A4 putih saja sama macam tadi. Tulisan Times New Roman dengan saiz 12 poin yang di-type pada sebelah muka surat sahaja. Jadi kita kena ingat untuk tugasan 2 menggunakan tulisan Times New Roman dengan saiz 12. Jangan guna yang lain. Hasil kerja laporan dicetak terus melalui Microsoft Excel. Ini untuk tugasan 2 lah. Microsoft Excel terus. Format data perlu berbeza dengan unit nilai wang. Okey. Laporan kerja khusus akhir hendaklah dihantar dalam bentuk berjilid. Jilid maksudnya kena binding lah. Kamu binding kulit dia, stapler kamu letak binding tape saja. Jangan letak plastik. Tak perlu letak plastik. Susunan laporan kerja khusus adalah seperti berikut. Kulit hadapan. Ini saya akan tunjukkan kemudian nanti. Rujuk lampiran 1. Perakuan pelajar rujuk lampiran 2 pun saya akan tunjuk kemudian. Borang rekod kerja khusus pelajar rujuk lampiran 3. Semua saya akan tunjukkan kemudian. Borang markah kerja khusus pelajar BMKKC untuk tugasan 1 dan tugasan 2 pun saya akan tunjukkan kemudian. Penulisan laporan kerja khusus. Ini kamu buat, masukkan ikut. Kalau tugasan 1 dah masuk dalam perisian, tugasan 2 kau masukkan dalam Microsoft Excel. Kamu akan buat ikut arahan soalan dan kamu akan beri serahan demi serahan. Kulit untuk tugasan 1 dan tugasan 2. Ini kat sini, ini adalah kulit dia. Butir-butir ni kamu kena type. Type. Dan ada kadang pelajar dia type, kawan dia sekali type dia pun type. Berhati-hatilah. Saya pernah jumpa ada yang type dia terlupa nak padam angka giliran dan kad penalan kawan dia. Dah nama dia. Tapi kad penalan dan giliran adalah kawan dia punya. Jadi hati-hati kalau nak type sekali di satu komputer, pastikan butir-butir kamu adalah betul. Jangan silap. Okey, tugasan ini kamu perlu buat kulit ini kamu perlu buat 2 lah. Satu untuk tugasan 1, satu lagi untuk tugasan 2. Borang perakuan pelajar BPC. Ini dia. Kamu kena isi juga. Perlu bertaip kecuali tanda tangan lah. Tanda tangan kita tanda tangan hidup. Maksudnya kamu tanda tangan dengan pen lah. Tapi yang lain semua perlu ditaip. Borang rekod kerja khusus pelajar BRKKC yang ini. Ini ada tarikh. Jadi aktiviti kamu lah. Kalau saya akan buat serahan 1 apa dia. Kalau ada ulasan guru, saya akan buat ulasan guru. Lepas tu tangan pelajar, tangan guru. Lepas tu isi maklumat. Bertaip. Bertaip juga. Borang markah kerja khusus pelajar tugasan 1. Tugasan 1 yang ini. Ini markah akan diberi oleh guru lah. Okey, jadi ada pengakuan pelajar dan penyelaras. Penyelaras ni maksudnya kalau ada pemantau turun. Ada sekolah saya pernah lah Prof Harry dengan Puan Nur Azlina turun, jadi dia akan tanda tangan di sinilah. Prof Harry akan tanda tangan di sini di pengesahan penyelaras di atas semak. Jadi ini borang markah. Jadi tengoklah markah mungkin akan berlaku. Saya dulu ada berlaku perbincangan antara saya dan Prof Harry, tapi setakat yang berbincang dia puas hatilah dengan markah yang saya beri pada pelajar sebab ada alasan yang kita beri bila pemberian markah tu, jadi dia faham dan dia terima dia ikut markah saya. Yang ini tugasan 2 borang markah kerja khusus kerja khusus pelajar tugasan 2 BMKKC pun sama jugalah. Markah diberi oleh guru, pengakuan guru, dan lepas tu kalau ada pemantau turun, pemantau akan buat pengesahan penyelaras. Jadi kita tengoklah mana-mana sekolah yang akan diturunlah. Saya dah pernah diturun, jadi saya tahulah macam mana situasi dia. Borang rumusan markah kerja calon BRU MKK. Yang ini tak dijilid bersama tugasan. Yang ini pun saya tak beri pelajar. Saya takut pelajar termasuk dalam kerja khusus dia. Jadi yang ini tidak dijilid bersama
ni borang kerja khusus kamu. Yang ini adalah disediakan oleh guru. Guru akan sedia. Kalau tak cukup dia kena photostat ke scan lah dan dia akan isi ni. Ini perlu ditulis tangan. Ingat, perlu ditulis tangan. Buat 2 salinan. Satu salinan simpanan fail guru atau fail panitia, dan satu lagi perlu dihantar ke MPM. Lepas tu ada pengakuan guru, pengesahan pengetua. Sini kena ingat dia adalah pengesahan pengetua. Tak boleh fikir tingkatan 6. Mesti pengetua. Ingat tu tulisan tangan dan pengesahan mesti pengesahan pengetua. Sebab dia dah tulis pengetua kat situ. Struktur penulisan, kerja khusus disediakan secara individu. Oleh itu, satu laporan kerja khusus yang lengkap bagi setiap tugasan mesti disiapkan oleh setiap individu. Tugasan yang satu, tugasan menggunakan perisian perakaunan menunjukkan kitaran perakaunan lengkap bagi satu tempoh perakaunan. Tempoh yang diuji ialah sebulan, meliputi perkara berikut. Yang ni pun samalah. Tengok keperluan soalan, bukan semua ada. Dia tengok keperluan soalan. Okey, latar belakang perniagaan, perekodan catat akaun, penyelenggaraan akaun belum terima, akaun belum bayar, penyediaan imbangan duga belum terlaras, penyelenggaraan data inventory, penyediaan kelompok urus niaga, perekodan urus niaga semasa, penyediaan catatan pelarasan ni tak pernah keluar lagi lah. Setakat ni belum pernah keluar. Penyediaan penyata penyelesaian PEM pun belum keluar lagi setakat yang saya menanda, tak keluar lagi. Penutupan akaun, struktur penulisan sambungan, paparan laporan kewangan, account ledger. Ini sebenarnya kamu boleh terus pergi di perisian tu, dia akan paparkan. Kamu cuma ikut arahan dia. Imbangan duga terlaras. Okey, kita tak ada pelarasan, jadi yang keluar imbangan duga sajalah. Okey, tapi ada sedikit untuk soalan tugasan satu ni, dia ada juga susut nilai. Jadi bolehlah kita anggap imbangan duga terlaras. Penyata usia akaun belum terima, setakat ni pernah keluar lah, tapi tahun ni nampaknya tak adalah pernah keluar untuk yang ketiga ni. Penyata pendapatan komprehensif, ini saya sebut tadi. Kadang-kadang tajuk yang diberi dalam perisian tidak menepati kehendak soalan. Jadi kamu perlu ubah tajuk tu. Cara nak ubah dia, kamu hantar dia ke Excel, baru kamu boleh ubah tajuk dia. Penyata kedudukan keuangan pun sama. Kadang dia keluar kunci kira. Sebenarnya kita minta penyata kedudukan keuangan. Jadi cara nak ubah, hantar ke Excel, kamu ubah dia. Penyata penyelesaian bank, setakat ni tak pernah lah, tak pernah keluar lagi. Pemulihan keselamatan data backup, ini adalah panduan dia dalam buku panduan yang saya bekalkan. Kamu boleh tengoklah cara dia. Perisian perakaunan yang dicadangkan, setakat ni yang diguna adalah Sage UBS Accounting. Untuk Melaka guna Sage UBS. Lagi satu adalah Mr. Accounting. Jadi ada 2 pilihan. Setakat ni Melaka guna UBS. Okey, tugasan 2. Tugasan 2 menggunakan perisian Microsoft Excel yang menunjukkan kitaran penyediaan belanjawan yang lengkap bagi satu sukuan 3 bulan atau 1 tahun 4 sukuan, meliputi perkara yang berikut. Pengandalan perniagaan, belanjawan jualan. Ini pun samalah, bergantung kepada soalan lah. Tak semua ada. Belanjawan pengeluaran, belanjawan penggunaan bahan, belanjawan belian bahan, belanjawan buruh langsung, belanjawan overhead kilang, belanjawan inventory. Dia tengoklah keperluan soalan. Bukan semua ada. Belanja jualan pentadbiran, belanjawan tunai, penyata perkilangan proforma. Proforma ni anggaran. Penyata pendapatan komprehensif proforma sama juga anggaran. Penyata kedudukan keuangan proforma. Okey, dekat sini dia akan buat satu sukuan. Satu sukuan biasanya 3 bulan ataupun 1 tahun. 1 tahun ada 4 sukuan. Ini semua belajar pernah didedahkan sukuan-sukuan dalam soalan-soalan tahun lepas lah. Muka depan soalan. Okey, kita pergi kepada soalan. Untuk tahun ni inilah muka depan soalan dia. Okey, saya dah bekal untuk pelajar-pelajar saya dah bekalkan di Telegram.
tugasan 1. Ini dah soalan dia. Tugasan 1, kamu tengok ada maklumat. Okey, boleh bacalah. Soalan ni kamu boleh bacalah bersama dengan guru kamu. Ada maklumat dia banyak tu. Lepas tu ada maklumat yang ni, ada data-data diberi. Okey, yang ini pun sama. Kamu perlu menyediakan 26 dokumen untuk tahun ni. Sebab tu saya buatkan checklist. Tapi checklist tu saya cakap tu seranglah. Saya minta seorang guru sekolah lain lah. Cikgu Tuan Tua tolong sediakan sebab saya kekangan masa. Sebab saya jadi ketua pengawas, jadi agak sibuk. Jadi saya minta dia. Dia dah sediakan, jadi saya minta kopi daripada dia lah. Untuk saya tunjukkan kepada taklimat ini. Okey, kamu boleh tengok ni banyak maklumat dia. Tak perlulah saya bincang. Kamu boleh bincang bersama dengan guru kamu. Okey, yang ini pun sama. Ada kelompok-kelompok dia. Ada sini, ada banyak tu. Jadi ini sebenarnya detail dia perlu dibincang bersama dengan guru lah. Saya tak boleh bincang banyak sangat sebab akan mengambil masa yang lama. Okey, perbincangan tugasan 1 saya ambil yang bahagian penting-penting saja untuk makluman dan memudahkan kamu membuat tugasan. Okey, pastikan panduan penggunaan sistem sagi UBS Accounting untuk pelajar saya telah kongsikan di Telegram. Okey, ataupun kamu boleh ambil daripada buku Oxford Fajar Part 2. Ini kulit depan dia lah. Dalam dia ada macam-macam. Kamu boleh semaklah bahan yang saya dah kongsikan tu. Dalam dia ada panduan kamu nak buat tugasan 1 menggunakan UBS. Okey, maklumat daripada soalan. Maklumat perniagaan dan rekod keuangan perniagaan keluarga Minami adalah seperti yang berikut. Nama perniagaan keluarga Minami. Nombor pendaftaran perniagaan 712322A. Ini kamu akan rekod nantilah dalam UBS. Alamat perniagaan 2A tingkat 1 Jalan Tongkat 2/3M 45700 Kuala Selangor. Jadi kamu tak boleh buat nama perniagaan lain sebab soalan ni dah bagi tahu perniagaan yang ada dalam soalan. Kita tak boleh tetapkan perniagaan lain. Nombor telefon 0332892101. Tahun keuangan berakhir 30 September. Ini semua maklumat ni penting. Kamu akan masukkan dalam UBS. Tarikh mula operasi ada 1 Oktober 2020. Jadi kamu untuk soalan ni, untuk tugasan 1, kamu perlu menyediakan 26 dokumen perlu disediakan. Jadi dekat sini saya ada buat checklist lah. Checklist ni saya dah bagi dah dekat pelajar-pelajar saya. Jadi kamu perlu perlu gunakan checklist lah untuk memudahkan kamu sediakan dokumen. Ada 26 dokumen perlu disediakan. Okey, perniagaan keluarga Minami menyerahkan semua dokumen urusan sepanjang bulan Julai 2021 seperti berikut. Okey, yang ini dia jualan berjumlah 52,300 yang daripada 3 jualan kredit dan 2 jualan tunai. Okey, jualan kredit ni melibatkan invoice, jualan tunai dia ada melibatkan dokumen, resit atau bil tunai. Belian kredit berjumlah 23,900 iaitu 2 invoice daripada syarikat Accent. Nampak tu, pembekal dia bagi tahu syarikat Accent Sdn Bhd, 1 invoice daripada syarikat Maju Diri Sdn Bhd dan 1 lagi invoice daripada pembekal yang baru. Kamu kena tetapkan sendiri pembekal yang baru tu. 2 belian barang niaga secara tunai. Ini semua kamu kena buat dokumen sendiri. Dokumen kamu buat secara biasa manual. Kamu boleh gunakan Microsoft Word ataupun kamu gunakan Excel. Terserah kamu mana yang mudah pada kamu. Okey, 1 pulangan belian. Pulangan belian melibatkan nota kredit kepada syarikat Accent Sdn Bhd berjumlah 450. Pembayaran dengan menggunakan cek. Jadi dokumen adalah cek. Jadi kalau pembayaran kita dah bayar guna cek, jadi ada keratan cek kepada 3 pembekal barang niaga dan 1 pembekal peralatan. Penerimaan 3 cek daripada pelanggan. Jadi dokumen kat sini adalah cek.
perniagaan bayar 5 perbelanjaan dengan menggunakan cek dan tunai. Okey, kalau cek guna cek lah membayar, jadi ada kelautan cek. Tunai ni kamu mungkin guna resit tengok dokumen dia. Perniagaan menerima tunai sebanyak RM6,000 sebagai bayaran sewa bulan Julai dan deposit untuk 2 bulan. Okey, dia terima tunai. Dia terima tunai ni kamu boleh guna resit. Tengok dokumen yang sesuai lah ada banyak yang boleh digunakan. Perniagaan keluarga Minami telah menyumbang barang niaga berjumlah 800 kepada rumah kebajikan anak yatim. Ni adalah derma Okey, ini dia checklist untuk tugasan yang saya beri. Jadi ada senarai-senarai ni lah. Saya berdasarkan maklumat yang diberi tadi. Jadi ini terima kasih pada Cikgu Ina lah, daripada Tuan Tua. Dia bantu saya untuk menyediakan checklist ni. Checklist ni membantu kamu untuk merekod dan membuat dokumen lah. Okey, jadi kamu masukkan semua maklumat yang ada dekat checklist ni. Yang mana ruangan kosong ni kamu perlu sediakan sendiri. Dan susun untuk 26 dokumen. Jadi kamu masukkan semua maklumat dia. Lepas tu memudahkanlah. Jadi kamu tengok dokumen dia apa, kamu sediakan dokumen. Dokumen ni ada dekat dalam panduan bentuk dokumen dia. Jadi kamu boleh semak yang ini dan tengok juga panduan yang sahaja UBS tu. Jadi kamu boleh sedia. Ini pun kamu boleh buatlah bersama dengan guru kamu. Saya tak boleh bincang semua sebab dia terlalu detail. Jadi bincang bersama dengan guru kamu. Jadi kamu akan buat checklist, kamu buat dokumen. Dokumen saya dah beritahu tadi, kamu buat boleh menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Terserah kamu. Okey, tugasan 2 ni pun samalah kamu perlu buat belanjawan. Ini pun kamu akan bincanglah bersama dengan guru kamu. Saya tak boleh bincang banyak sebab dia detail Kamu kena buat belanjawan, lepas tu kamu kena buat rumus. Rumus nanti kamu akan dapat angka lah. Ada cara dia. Buat bersama dengan guru kamu. Ini tugasan 2. Ini pun sama soalan 2. Lepas tu ini ada kamu kena sediakanlah nama, alamat, data input. Buat data input, lepas tu kamu buat belanjawan, ada serahan-serahan dia. Buat bersama dengan guru kamu. Okey, persediaan awal. Kamu dapatkan fail kertas warna. Semua pelajar mesti warna yang sama. Dan sediakan label seperti berikut. Nama dan logo sekolah, tajuk kerja khusus SDPN 9804-2021. Kamu letak nama kamu, nombor kad pengenalan, angka giliran. Ni kita buat type di suka hatilah, di Word boleh, di Excel boleh. Kamu tampal dia di fail kertas kamu di muka depan. Untuk sekolah saya bekalkanlah sebab saya beli guna PCG. Okey, dapatkan soalan tugasan. Untuk pelajar saya dah beri dekat Telegram. Yang panduan sage tu, pelajar saya dah bagi dekat Telegram. Boleh print lah print panduan tu. Ataupun kau boleh guna buku teks pengganti ke bab 2. Sediakan profil perniagaan, dokumen. 26 dokumen ni saya tadi dah kata checklist. Checklist tu saya dah bagi dekat pelajar di Telegram. Jadi kamu boleh guna. Saya cakap sekali lagi terima kasihlah pada Cikgu Ina. Dia telah bantu saya menyediakan checklist tu. Saya pun tak sempat sebab agak sibuk lah. 2 minggu ni agak sibuk sebab saya urusan peperiksaan. Okey, dan maklumat syarikat untuk tugasan 2. Yang kelima, paling penting setiap pelajar mesti ada laptop dan printer untuk mencetak tugasan. Ini penting. Setiap individu mesti ada laptop. Printer ni boleh share. Kalau macam pelajar saya akan bawa printer. Ink saya beli, saya guna PCG lah. Jadi memudah kerja lah. Itu bergantunglah pada style guru kamu. Setiap orang ada cara tersendiri. Jika anda rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.